Alhamdulillah, Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ila an tarithal arda wa man 'alayha wa anta khairul warithin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim al-mab'uts rahmatan lil alamin. Ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, pada hari ini kita bertemu sekali lagi untuk meneruskan sesi perbincangan kita wacana Jumat setiap minggu sebagai suatu medan percambahan idea dan menelusuri, merenung apa yang berlaku di sekeliling kita. Hari ini kita fokus kepada kemunculan Al-Mahdi dan kejatuhan Israel. Tajuk ini penting kita telusuri dan amati dari sehari ke sehari, kerana ia semakin mendekat dengan apa yang berlaku kepada kita, di mana Allah Subhanahu Wa Taala sendiri telah menyebut perkara ini di dalam Al-Quran. Tetapi sayangnya ada sebahagian daripada kita yang berfikiran tidak perlu kita bincang benda yang kita sendiri tidak jelas, ataupun benda-benda yang bersifat akhir zaman, masa depan. Ini merupakan suatu kenyataan yang salah, kerana di dalam surah Al-Isra bermula dari ayat keempat, Allah menyebut kepada kita, wa qadaina ila bani Israel, kami sudah tetap dalam qada kami kepada Bani Israel fil kitab, di dalam kitab Allah, yaitu Taurat. Sudah ditentukan sejak daripada zaman Taurat dan dilanjutkan penceritaannya kepada zaman kita. Apa cerita? Kamu Bani Israel la tufsidunna fil ardi marratain, kamu akan melakukan kerosakan di muka bumi ini 2 kali. Bumi yang dimaksudkan itu ialah bumi Syam dengan maksiat, kata para ulama. Termasuk di dalam maksiat kepada Allah ialah melakukan peperangan, pembantaian, pemusnahan ke atas orang yang ingin berakidah tauhid dan berpegang dengan mazhab akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, seperti yang kita tengok dari sekarang. Kita jangan tertipu. Kehancuran yang sedang menimpa di bumi Syam itu, ataupun di Palestin itu secara khususnya, telah pun berlaku satu ketika dahulu, sehingga jatuhnya Bani Israel dan menyebabkan mereka hilang negara. Setelah negara Palestin dihancurkan sepenuh-penuhnya, sehingga mereka hilang negara, sampailah mereka kembali menjajah dan merampas bumi Palestin daripada negara Arab. Kita bincang tajuk ini kerana di saat sekarang Yahudi sedang menjarah Baitul Maqdis, di mana umat Islam sejak dalam Ramadan yang lalu sampai ke hari ini masih tidak tenteram. Mereka menyambut setiap kali Ramadan dengan kemusnahan, kehancuran dan pembantaian daripada Israel. Dan Allah menyebut bahawa
kebangkitan Israel, kejatuhan Israel kali pertama sudah tamat ceritanya, kerana mereka telah berjaya menubuhkan kembali negara Israel secara rasmi semenjak tahun 1967. Mereka mula mendapat bahagian 1/2 daripada Palestin sesudah perjanjian mereka pada tahun 1948, iaitu ketika mereka mula-mula mendapat perisytiharan daripada bangsa-bangsa bersatu untuk menubuhkan negara haram Israel di Baitul Maqdis atau di Palestin. Sehingga hari ini kita hanya tinggal sekengkang kera bumi yang bernama Gaza. Dan apabila kita melihat bagaimana umat Islam bertemu saudara daripada Gaza di mana-mana bumi, saudara kita tadi diberi penghormatan. Begitulah tingginya kedudukan bumi Palestin, sehingga penduduknya yang kekal bertahan dengan akidah Islam tetap dihormati walau di mana mereka berada. Dan Allah menyebut bahawa mereka akan melakukan kerosakan di muka bumi ini untuk 2 kali. Kali yang kedua inilah kali yang sedang kita hadapi, di mana Allah menyebut wala ta'lunna 'uluwan kabira, di mana kamu satu ketika nanti akan berlaku sombong dengan sesombong-sombongnya. Di mana kemusnahan kali pertama ini Allah Ta'ala telah melakukan kemusnahan ke atas mereka, di mana kita telah faham bagaimana bumi Palestin itu hancur dan mereka kembali hilang negara dan hidup merempat di merata dunia. Muslimin yang rahmati Allah, di mana Allah Subhanahu Ta'ala menyebut di dalam Al-Quran bahawa di saat ketika datang janji yang pertama kepada mereka, Allah akan menghantar kepadanya hamba-hambanya yang mempunyai kekuatan, iaitu kemusnahan tentera yang hebat sehingga menghancurkan negara tersebut dan ianya telah tenggelam sama sekali. Lalu tentera-tentera musuh ini telah melingkari dan menyelinap di segenap lorong-lorong rumah-rumah mereka, dan ternyata kemusnahan kali pertama itu telah pun berlaku satu ketika dahulu. Cuma saya terlupa raja yang melakukan kemusnahan itu namanya apa. Kemudian summa radadna lakumul karrah, kemudian sesudah itu Allah Ta'ala kembalikan kepada mereka semula sekali lagi, iaitu kemenangan dan dominasi menguasai dunia. Ini kita boleh nampak dalam ayat Al-Isra ayat 6. Dan saya berpendapat sekaranglah, iaitu semenjak daripada 1948 sehingga 1967 sampai ke tahun kita sekarang 2020, mereka memang mendapat pulangan itu. Radadna lakumul karrah, kami kembalikan kepada kamu kali kedua. Alaihim wa amdadnakum bi amwal, dan kami sediakan kepada kamu harta yang banyak. Jelas bahawa sahabat-sahabat semua, iaitu mereka hari ini Allah Ta'ala bekalkan kepada mereka dengan tentera yang hebat, harta yang banyak. Walaupun ada setengah ahli tafsir menterjemahkan yang kali kedua itu juga sebenarnya sudah pun berlalu dan berakhir. Saya tidak melihat tafsiran itu sesuai dengan apa yang sedang berlaku kepada Bani Israel, di mana kerajaan Israel hari ini tidak layak dipanggil kerajaan Israel. Sebenarnya Israel nama yang mulia, merujuk kepada Nabi Yaqub alaihissalam. Tetapi sebenarnya yang memerintah Israel sekarang adalah Freemason ataupun Masuni, iaitu golongan proksi yang boleh menggunakan ejen-ejen daripada seluruh dunia untuk memenuhi kepentingan mereka. Dan Israel ini sudah benar-benar berkuasa ke atas kita sejak daripada tahun 2000. Tahun 2000 dia mula menguasai ekonomi dunia dan mengatasi keadaan yang ada dengan memperalatkan negara-negara tersebut seperti yang kita akan jelaskan nanti. Dan ketika ini tuan-tuan sekalian, Allah mengatakan waja'alnakum, kami akan jadikan kamu aksara nafira, sebagai golongan yang paling ramai. Apa maksud golongan paling ramai? Nafira merujuk kepada gerombolan-gerombolan manusia yang boleh digerakkan untuk menguasai dunia. Kerana kalimah nafira bermaksud kerabat,
keturunan yang ada susur galur kekeluargaan dengan mereka. Dan inilah yang berlaku sekarang, iaitu kedudukan Israel sekarang didalangi oleh Freemason ini sebenarnya adalah keturunan daripada Namrus semenjak Nabi Ibrahim alaihi salam sampai zaman kita. Dan kita nampak mereka mempunyai ketumbukan tentera yang kuat. Kita kena ingat bahawa apa yang disebut sebagai 5 kuasa besar dunia, termasuk Amerika, Rusia, China, Jepun, dan satu lagi saya tak ingat, semuanya ini sebenarnya adalah memenuhi kehendak Freemason. Cuma mereka hadir dalam bentuk yang berbeza. Untuk negara Rusia dan China, mereka hadir dengan ideologi komunis. Tetapi untuk negara-negara sebelah barat, mereka hadir dalam bentuk ideologi kapitalis. Apa yang penting ialah manusia-manusia tersebut dengan apa pemikiran sekalipun mesti terpisah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana tujuan mereka ialah menggerakkan manusia agar semuanya itu berada dalam satu kesatuan sejagat, iaitu tidak lagi bertuhankan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah apa yang disebut sebagai gerakan Freemason yang Allah Ta'ala sebut. Maka Allah Ta'ala berkata kepada mereka, in ahsantum, di ketika kamu menjadi sekali lagi golongan yang dominan seperti yang ada pada zaman kita, Allah buka peluang kepada mereka dengan mengatakan in ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik dengan mentaati Allah, maka di waktu itu sebenarnya kamu berbuat baik kepada diri kamu sendiri, tidak kepada pihak yang lain. Tetapi wa in asatum, jika kamu melakukan kejahatan, kerosakan dengan melakukan segala pencerobohan di atas muka bumi, seperti yang kita lihat yang berlaku di Syria sekarang. Syria mendapat bantuan yang hebat daripada Rusia, Bashar Hafiz al-Assad, daripada anak Bashar al-Assad, meneruskan usaha pembantaian umat-umat Islam di sana. Kenapa bumi ini cuba dihapuskan sepenuhnya? Kerana kita tahu, tuan-tuan sekalian, bumi yang terletak di antara sempadan Afghanistan dengan Iran adalah bumi yang menjadi titik panas pergerakan manusia di atas muka bumi. Di situ akan mula lahirnya tentera-tentera yang akan bergerak untuk memenangkan Islam pada satu masa nanti. Sebab itu Allah berkata, tuan-tuan sekalian, apabila berlaku fa idza jaa wa'dul akhirah, apabila datang janji yang terakhir, kali yang terakhir ini, yaitu kerosakan kali terakhir, kali yang kedua yang kamu akan lakukan, liyasu'a wujuhakum, ketika itu wajah-wajah kamu akan menjadi hodoh, yaitu kamu akan menjadi orang yang sedih, kamu akan menjadi orang yang kecewa dengan sebab kamu akan diperangi. Waliyadkhulul masjid kama dakhalu awwala marrah, dan orang-orang yang kamu cerca, orang-orang yang kamu hina, orang-orang yang kamu bantai itu akan mengalahkan kamu, dan mereka akan boleh memasuki Masjidil Aqsa itu sekali lagi dengan penuh kemenangan dan sebagaimana kama dakhaluhu awwala marrah. Inilah tuan-tuan sekalian apa yang Allah Ta'ala janjikan kepada kita. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, isunya di sini Allah Ta'ala telah sebut perkara tersebut akan berlaku kepada kita. Maka menjadi kewajipan kita hari ini meneliti perkembangan yang berlaku semasa sebagai suatu pengamatan dan persediaan, sama ada dari sudut akidah ataupun strategi untuk kita lakukan. Memang sehingga hari ini kita masih belum mengambil sikap memisahkan diri daripada masyarakat, kerana kita melihat masih ada ruang untuk kita berada bersama masyarakat dan memberi penjelasan semampu yang boleh, sekadar yang Allah Ta'ala izinkan kepada kita. Tetapi untuk renungan bersama, di manakah kita sekarang? Di waktu bilakah kita sekarang? Pada saat mana kita berada sekarang? Mengikut fakta dan kajian paling terkini, di mana tahun 1981 dan tahun 1982
adalah merupakan tahun penting untuk kita mengkaji dan meneliti keadaan yang berlaku. Walaupun sebenarnya ada orang tidak bersetuju, tapi pada hari ini saya kumpul data-data sejarah yang boleh menunjukkan kepada kita bahawa pada tahun 1991, iaitu banyak hadis menyebut, ini disebut oleh Ibn Hajar al-Haytami ataupun dalam Al-Qaulul Mukhtasar fi Al-Alamatil Mahdi Al-Muntasar, di mana sebelum kemunculan Al-Mahdi akan berlaku 2 gerhana berturut-turut pada bulan Ramadan. Kemudian disebut juga dalam Mukhtasar Tazkirah Qurtubi, walaupun kita tahu hujah-hujah yang kita sebut ini ada orang mempertikaikannya sebagai lemah, tetapi di antara kalangan-kalangan yang dipertikaikan, yang dianggap lemah, ini adalah sumber-sumber yang paling baik untuk kita meneliti, untuk kita mengkaji dan merenungi agar kita tidak terlepas pandang. Di mana dalam Mukhtasar Tazkirah Qurtubi ada menyebut akan ada 2 gerhana matahari di bulan Ramadan sebelum kedatangan Al-Mahdi. Begitu juga diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam kitab Al-Fitan, telah sampai kepada itu bahawa sebelum Al-Mahdi datang, bulan akan gerhana 2 kali di bulan Ramadan. Hadis yang keempat yang disebut oleh Al-Muttaqi Al-Hindi, Al-Burhan fi Alamatil Mahdi, ada menyatakan gerhana matahari di pertengahan bulan Ramadan dan gerhana bulan di akhirnya. Kesemua hadis-hadis ini merupakan hadis yang kita perlu beri perhatian kalaupun ada pihak yang tidak bersetuju, kerana benda yang disebut ini berlaku. Benda yang disebut dalam hadis tersebut berlaku pada tahun 1991, di mana pada tahun 1991 1 Ramadan jatuh pada 2 Julai, maka gerhana bulan berlaku pada 16 Ramadan. Gerhana matahari berlaku pada 30 Ramadan. Dalam tahun 1982, gerhana bulan berlaku dalam 15 Ramadan dan gerhana matahari berlaku pada 30 Sya'ban. Dan daripada peristiwa yang berlaku sehingga tahun ini, hanya pada tahun 2005 berlaku sekali lagi 2 gerhana, iaitu gerhana matahari pada 30 Sya'ban dan gerhana bulan pada 15 Ramadan. Sehingga hari ini gerhana yang disebut dalam hadis tadi hanya berlaku pada tahun 1991, 81, 1982 dan 2005. Sehingga sekarang belum ada gerhana yang berlaku sedemikian kepada kita. Maka kita perlu peka, sekiranya sungguh dari antara 3 tahun ini, tahun 1981 adalah tahun paling hampir, kerana kedua-dua gerhana tadi berlaku dalam bulan Ramadan. Maka ramai memperkatakan bahawa di antara tahun 1981 dan 82 itulah kemungkinan Imam Al-Mahdi dilahirkan. Cuma ada 1 tahun lagi, 1986, berlakunya bintang meteor yang terbang daripada barat ke timur atau timur ke barat. Kemudian pada tahun itu adalah merupakan tanda yang disebut juga sebagai tanda kelahiran Imam Mahdi. Sekiranya ini kita nak mengajak sahabat-sahabat semua berfikir, sekiranya betul ini berlaku dan sehingga hari ini belum ada pengulangan peristiwa yang sama, maka jika benar Imam Mahdi itu dilahirkan pada tahun 1986, bermakna pada tahun 2026 dia berada pada tarikh memperisytiharkan diri. Kita tidak mengajak untuk meyakini dan mempercayai tarikh tepat tersebut, tetapi kita mengajak untuk berwaspada supaya berhati-hati. Sebabnya perkembangan-perkembangan yang berlaku sehingga sekarang, sahabat-sahabat semua, menunjukkan hampir dengan apa yang berlaku. Sesungguhnya peristiwa masa depan tidak ada siapa dapat menceritakannya dengan tepat, kerana Rasulullah SAW sendiri pun tidak menyebutnya secara tepat, tetapi menjadi kewajipan kita untuk mengambil pedoman daripada apa yang berlaku. Dan kita ingin bertanya, di antara hadis sahih yang jelas daripada Nawas bin Sam'an dia menyebut bahawa kami pernah bertanya kepada Rasulullah, berapa lamakah Dajjal akan tinggal di muka bumi? Maka kita tahu semua hadis ini Rasulullah menyebut dia akan tinggal selama 40 hari, di mana hari pertama menyamai 1 tahun, hari kedua menyamai 1 bulan, dan hari ketiga
menyamai satu minggu, satu Jumaat, dan hari keempat seperti hari-hari biasa. Cuba kita tanya, kalau kita hisap dalam tempoh itu, bermakna kita ada setahun, sebulan, seminggu, kemudian tinggal lagi 27 hari biasa. 27 hari biasa digabung dengan seminggu, digabung dengan sebulan, digabung dengan setahun, baru hanya setahun lebih. Cuba kita jawab, jika itulah perkiraan tepat, jika itulah perkiraan sebenar dan itulah yang berlaku, maka bayangkan kedahsyatan yang bagaimana Dajjal boleh buat untuk kita dalam tempoh hanya setahun lebih. Kenapa kita berkata demikian? Kerana sahabat bertanya, adakah dalam tempoh tersebut kami perlu solat 5 kali sahaja sehari dalam tempoh setahun? Rasulullah mengatakan tidak, kita perlu mengira andaian masa dan melakukan solat waktu untuk tempoh setahun tersebut. Bermakna dalam tempoh setahun tersebut, sehari yang pertama itu ada 6 bulan terangnya dan ada 6 bulan gelapnya. Maka kita perlu mengira tarikh tersebut sebagai satu petanda kepada kita. Tetapi apa yang penting bukan soal solatnya di situ. Yang penting kalau dalam setahun lebih Dajjal boleh melakukan kerosakan dan tipu dayanya kepada kita, maka teramat dahsyat tipu daya tersebut. Tetapi ada sahabat kita yang lain, bila melihat kepada perangkaan sejarah, angka-angka sejarah yang berlaku, dia mengatakan andaian mungkin boleh kita melihat, dan dia membuat perkiraan dengan andaian bahawa sehari itu, sehari pertama menyamai 1000 tahun. Kerana berdasarkan fakta sejarah yang berlaku menunjukkan bahawa sehari pertama itu andai kata 1000 tahun, maka 1000 tahun tersebut memang ia wujud sungguh, iaitu bermula dari tahun 900 Masihi sehingga tahun 1924, di mana dalam tempoh tersebut kerajaan Dajjal ini ataupun gerakan Dajjal ini telah berusaha untuk menjatuhkan khilafah Uthmaniyah dengan cara berterusan, dan ini nampak benar berlaku. Kemudian dia menyatakan bahawa apakah sehari yang kedua itu, iaitu dengan anggaran 100 tahun, maka tarikh ini telah berlaku, iaitu 1924 sehingga 1999 Masihi. Tarikhnya ialah 83 tahun, di mana dunia diperintah oleh USA melalui PBB dan sebagainya. Dan tengok kesan PBB kepada kita sekarang, menggunakan PBB sebagai satu kaedah untuk menjajah dunia atas nama kesatuan bangsa-bangsa bersatu. Tetapi akhirnya hari ini jelas bagaimana WHO berjaya dijadikan alat oleh golongan tadi untuk memperkasakan agenda mereka, menguasai dunia atas nama penyakit dan kesihatan yang kononnya menjadi suatu niat yang baik untuk menyelamatkan manusia daripada wabak yang mereka edarkan. Kemudian sahabat-sahabat semua, sehingga ini tahun yang ketiga kita kena ambil dalam kurang daripada 10 tahun, daripada 100 tahun, iaitu anggarannya ialah tahun 1999 sampai tahun 2020 Masihi, di mana daripada tahun 1999 sampai 2020 dunia betul-betul diperintah oleh Israel dengan menggunakan Amerika sebagai proksinya, di mana ketika tahun 1999 George Bush telah mula mengisytiharkan New World Order. Ini yang berlaku kepada kita, dan kita tengok apa yang sedang berlaku kepada kita sekarang. 2019 tuan-tuan sekalian, sebelum masuk 2020 sehingga sekarang 2022, kita nampak bahawa permainan Dajjal kian jelas. Apa yang berlaku kepada kita? Air yang disangka ubat, rupanya api yang membinasakan jasad. Inilah yang kita ingin beritahu. Cuba kita fikir, kenapa benda yang sedemikian hadir dalam bentuk warna air tidak pernah berlaku. Ubat hadir tanpa warna. Dan tuan-tuan sekalian, cuba kita fikir,
Logikkah Dajjal itu akan hadir kepada kita dalam bentuk membawa ini air, ini api? Logikkah kepada kita? Dia tidak akan hadir dalam bentuk yang zahir sedemikian. Inilah air yang sedang memusnahkan manusia semuanya, memusnahkan agama dan sebagainya. Inilah yang kita perlu berfikir. Dajjal bukan makhluk bodoh. Dia bijak semenjak daripada memperdayakan pengikut Nabi Musa mencipta lembu. Samiri itulah Dajjal yang hidupnya kekal sampai hari ini, dan usianya tidak mati, umurnya tidak tua. Dia bukan orang biasa-biasa. Bagaimana ketika adanya Nabi Harun yang ditinggalkan, diwakili oleh Nabi Musa untuk membawa kumpulan munajat bertemu Allah, dengan berpesan agar kamu jaga kumpulan ini, boleh mempengaruhi manusia. Bani Israel yang kaya emas itu mengeluarkan emasnya untuk dibakar, mengeluarkan emasnya. Maknanya dia mempunyai kaedah, dia mempunyai cara untuk mengubah pemikiran manusia, sanggup mengorbankan apa yang disayangi demi mencipta Tuhan dalam bentuk seekor lembu. Lembu itu fenomena ataupun manifestasi kepada sesuatu yang tidak logik. Macam mana Bani Israel yang pintar boleh terima patung lembu sebagai Tuhan? Ia sesuatu yang tidak masuk akal. Tetapi bagaimana Samiri berjaya mempengaruhi akal manusia sehingga boleh menterjemahkan hasratnya dan membenarkan orang, mempengaruhi manusia untuk mengorbankan emas yang banyak sehingga mencipta lembu yang boleh mengeluarkan suara. Dan kita faham, disebut dalam kitab tafsir bahawa lembu itu dimasukkan ke dalamnya debu daripada bekas tapak kaki Jibril yang boleh dilihat kesannya oleh Samiri. Sama ada cerita itu benar atau tidak, itu cerita Israeliat. Kita boleh melihat mendengarnya, tapi kita tidak boleh jadikannya sebagai hujah. Tapi kita tidak boleh menerimanya, menolaknya sebagai mentah-mentah. Apa yang penting, yang jelas dia berjaya menceritakan fa akhraja lahum ijlan, sampai dia boleh mencipta untuk mereka ijlan, lembu muda, lahu khuwar, yang bunyi ada suara. Bunyi khuwar sebagaimana seekor lembu menguat atau mengeluarkan suaranya. Maka orang boleh sembah. Apa maksud cerita ini dinukilkan oleh Allah kepada kita? Nak cerita seperti apa yang berlaku kepada kita. Benda itu ternyata memusnahkan, benda itu ternyata merosakkan, tetapi manusia boleh menerimanya dan boleh dipengaruhi otak, walaupun jelas benda itu adalah benda yang mungkar dan benda yang salah, tetapi manusia sanggup menerimanya. Inilah tuan-tuan sekalian apa yang kita ingin sampaikan kepada kita. Dan sekarang tuan-tuan, bermula daripada tahun 2020 kita sekarang, kita campur lagi untuk tahun-tahun berikutnya, bermakna kita akan melalui hari-hari yang penuh tribulasi untuk genap 40 hari sebagaimana yang disebut oleh Nabi SAW. Ini dengan anggaran kalau julatnya itu diletak pada 1110 dan hari-hari yang berikutnya, maka ternyata angka-angka yang berlaku kepada kita menepati tarikh-tarikh yang kita sebut tadi. Sebab itu sahabat yang dirahmati Allah, dalam keadaan yang penuh tragedi ini, maka Rasulullah SAW pernah berkata bahawa Rasulullah mendoakan bumi Syam itu dengan berkata, berkatilah Syam dan berkatilah Yaman kami. Lalu penduduk yang ada di waktu itu bersama Nabi mengatakan, doakanlah keberkatan juga untuk bumi kami Najd, yaitu bumi Mekah, Madinah dan Mekah. Rasulullah diam. Lalu Rasulullah ulang lagi doa keselamatan untuk Syam dan Yaman. Penduduk itu mengatakan lagi, doakan untuk Najd. Rasulullah diam lagi. Lalu kali ketiga Rasulullah berkata, berkatilah bumi Syam dan Yaman ini, kami ini. Mereka berkata, doalah juga untuk Najd. Lepas itu Rasulullah menjawab,
Sebaliknya, dari bumi Najd inilah akan munculnya golongan dan fitnah. Dari sanalah akan lahirnya tanduk Dajjal. Sahabat-sahabat sekalian, hari ini kita nampak bagaimana tanduk Dajjal itu mula menegak di negara Saudi Arabia. Dan kita kena faham, semenjak Saudi Arabia ditubuhkan tahun 1932 lagi, negara Saudi Arabia itu sendiri sebenarnya adalah hasil daripada terjemahan kehendak penjajah yang cuba memisahkan Makkah daripada khilafah Uthmaniyah. Kingdom of Saud itu sendiri sebenarnya adalah suatu kerajaan yang tidak sah dari segi penubuhannya, kerana dia adalah menterjemahkan kehendak sejarah. Tetapi apa nak buat? Kerana Allah sudah takdirkannya begitu. La tufsidunna fil ardi marratain. Fil ard, bukan di Palestin sahaja, fil ard. Sekarang di mana fil ard itu? Makkah Al-Mukarramah, Syam, Yaman, semuanya telah dimusnahkan, termasuklah Iraq. Semuanya telah dimusnahkan. Maka kemusnahan yang berlaku ini, sahabat-sahabat semua, kita nampak sejak daripada tahun 1932 sampai kepada sekarang jelas, yaitu sesudah kejatuhan Abdullah bin Abdul Aziz As-Saud, Raja Abdullah, pada tahun 2015, di mana kematian Raja Abdullah yang kononnya dikatakan atas dasar serangan implikasi jantung itu juga sebenarnya adalah sesuatu yang misteri. Kerana ada di antara menteri dia pada waktu itu menyatakan bahawa keadaan kesihatan Raja Abdullah adalah stabil. Sebaliknya dia mati kerana ada sebab-sebab tertentu. Dan kita faham, logiknya ada. Kenapa sesudah kejatuhan Raja Abdullah naiklah Raja Salman yang sudah terlalu tua, sudah terlalu uzur, tidak layak untuk menjadi seorang raja. Dan hanya dalam tempoh 2 tahun, dan ini disebut oleh Nabi SAW, akan naik seorang raja, hanya memerintah 2 tahun, kemudian raja itu dipecat dan diganti dengan raja yang baru. Inilah yang berlaku sekarang, sahabat-sahabat sekalian, yang saya ingin sebutkan kepada kita, di mana sahabat-sahabat semua, dalam tempoh 2 tahun itu raja tersebut tidak dapat berbuat apa-apa. Dan kita tahu bagaimana kemusnahan Raja Salman dihadirkan melalui perkahwinan baru dengan seorang gadis yang muda. Siapa gadis ini? Tinggal misteri. Dan sampai kini kita tidak tahu adakah Raja Salman masih hidup ataupun tidak. Tetapi Saudi Arabia diperintah oleh anaknya Muhammad bin Salman yang membawa segala macam bencana kepada Saudi. Segalanya dinetralkan. Dan dalam masa yang sama kita tengok kemusnahan yang berlaku di Arab Saudi ini adalah kemuncak kepada kemusnahan negara-negara Arab. Tengok apa yang berlaku kepada Emirat, apa yang berlaku kepada negara-negara lain Maghribi, dan sekitar 7 buah negara yang cuba melawan 3 buah negara. Ini kedudukan yang perlu kita hadapi. Dan saya sangat-sangat terkejut apabila membaca hadis menyebutkan bahawa di sana akan berlaku di mana seorang raja memerintah selama 2 tahun, kemudian dia dipecat dan diganti. Dari situlah bermulanya perbalahan dan perebutan kuasa seperti yang berlaku. Dan kita tahu bagaimana perbuatan ini telah merebak dan melalui satu proses sehingga berlaku pembunuhan yang begitu tragis, sebagaimana yang telah kita dengar dalam sejarah kita baru-baru ini. Dikerak sampai berbelas-belas keratan apabila orang yang berkenaan itu dilihat mengancam kedudukan Muhammad bin Salman. Muslimin yang dirahmati Allah, inilah keadaan yang perlu kita ambil perhatian dan kita kaji. Sebagai penutup kepada perbincangan kita hari ini, sahabat yang dirahmati Allah, perhatilah 11 perkara ini, di mana apabila berlaku benda-benda ini antara tanda akan lahirnya Al-Imam Al-Mahdi. Yaitu pertama, banyaknya gegaran dan fitnah. Yang kedua,
apabila manusia sudah terbahagi kepada dua kumpulan, di mana satu kumpulan betul-betul satu kumpulan yang beriman dengan tidak ada langsung nifak di hati, dan satu kumpulan lagi adalah manusia yang betul-betul munafik sehingga tidak ada langsung iman di hati. Dan ini kita nampak hari ini, bagaimana vaksin telah menggariskan kepada kita siapa kumpulan ini, di mana Nabi menyebut hatta yasiran nasu ila fustatain, manusia itu akan terbahagi kepada dua kategori. Maka apabila berlaku itu, fa idza kanazakum, benda itu berlaku, fantazirud dajjal min yaumihi aw ghadihi, kamu tunggulah dajjal pada hari itu atau esoknya. Saya cukup berkeyakinan hari ini jelas kita dapat melihat manusia yang takut kepada makhluk dengan manusia yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya cukup dengan berhelah di sebalik strategi keselamatan dan sebagainya. Sedangkan manusia tidak yakin apabila keluar, sepatutnya mereka yakin di sana ada kuasa Allah yang boleh menyelamatkan mereka. Dan yang paling jelas, manusia bergantung kepada apa yang tidak logik. Memakai topeng tadi sepertilah pengikut Samiri menyembah lembu. Ini keperbandingan yang saya boleh buat. Apa upaya yang ada pada topeng ini, pada penutup ini untuk menyelamatkan manusia daripada penyakit? Sebagaimana apa upaya yang ada pada lembu untuk membawa mereka menuju Allah Subhanahu wa taala? Tetapi perbandingan ini agak berat dan mungkin tidak dipersetujui. Tetapi itulah realiti yang berlaku kepada kita. Tetapi tanpa perbandingan begini, manusia tidak akan sedar. Kemudian yang ketiga, akan berlaku perbalahan ketika matinya khalifah atau raja yang kita sebut tadi. Dan hari ini memang dalam kerajaan Saudi, mana-mana yang mengganggu Putera Salman, semuanya akan dihalau, dibunuh dan dibekukan. Tuan-tuan sekalian, kemudian sahabat semua, akan lahir bendera-bendera hitam daripada bumi Khurasan yang menjadi penolong kepada Imam Mahdi. Seterusnya akan dibuka kota Rom. Kota Rom, Roma, Itali sekarang akan dibuka tidak lama lagi apabila lahirnya Imam Mahdi. Kemudian tuan-tuan sekalian, manusia hari ini akan mudah menghalalkan perkara haram sebelum zahir Imam Mahdi. Cuba kita tengok, banyak benda-benda yang haram dianggap halal. Betapa ramai orang Islam kita sanggup makan dan minum di kedai orang kafir. Kopi tiam Cina diproses oleh kafir, kita sanggup makan dan beratur tuan-tuan untuk berada, tanpa merasa segan bahawa itu adalah bikinan orang yang tidak beriman kepada Allah SWT. Ini keadaan yang berlaku. Kemudian di antara benda yang kita akan nampak ialah perniagaan akan terhenti. Kita sudah nampak sekarang bagaimana gerakan untuk menghentikan ekonomi dunia sedang mula dijalankan. Barang-barang naik melambung harganya. Perniagaan makin susah nak dijalankan. Apa yang berlaku sekarang, saya sudah nasihatkan kepada rakyat di daerah kampung bahawa sampai masanya sekarang kita menukar mata wang kita kepada bentuk emas dan perak dalam bentuk nilai dirham atau dinar yang boleh kita simpan sebagai mata wang perniagaan kita. Dan bermula dari sekarang kita sudah sampai masa untuk menjadikannya sebagai tukaran mata wang sesama kita yang mempunyai persefahaman dan sudah tidak perlu kepada kerajaan. Sebab itu sebenarnya kenapa mereka cuba menghapuskan nilai mata wang, nilai wang kertas? Kerana kewujudan mata wang ini sebenarnya adalah lambang kelangsungan wujudnya sesebuah kerajaan. Mereka tidak mau ada kerajaan pendua. Mereka mau satu dunia, satu kerajaan. Dan di waktu itu mereka mempromosi kepada kita, you tak punya apa-apa tetapi you happy. You own nothing but you are happy. Itu yang akan berlaku. You happy, dia kata.
Sahabat semua, kenapa mata wang perlu dihapuskan? Supaya tidak ada kerajaan. Dan sebab itu penggunaan mata wang dalam bentuk emas dan perak akan dianggap jenayah pada masa akan datang. Sesiapa yang menyimpang emas dan perak dalam bentuk mata wang akan dianggap satu kesalahan, menyalahi peruntukan ekonomi dunia dan antara bangsa. Ini cabaran yang kita akan hadapi. Tak percaya, tunggu dan lihat benda ini akan berlaku kepada kita. Sebab itu sahabat semua, kenapa emas dan perak cuba dihalang, cuba disekat, dan kenapa kerajaan Saddam Hussein dijatuhkan? Kerana cadangan Saddam Hussein untuk menjual minyak-minyaknya kepada Rusia dalam bentuk emas, bukan menggunakan wang dolar. Maka wangnya dirampas, emasnya dibawa balik, dan negaranya dihancur, dan beliau dibunuh. Sebab itu sahabat semua, mulai daripada hari ini kita sudah mula perlu menggunakan mata wang perak untuk urusan sesama kita. Berniaga sesama sendiri, cipta produk dan sokong hasil-hasil produk yang kita ada. Itu sahaja cara yang boleh menyelamatkan kita. Dengan adanya emas dan perak, kita tidak perlu kepada kerajaan. Kita boleh hidup dan kita boleh gerakkan suatu kuasa ekonomi. Ini keadaan yang akan berlaku. Sebab itu sahabat-sahabat semua, nanti kita akan tengok bagaimana sungai Furat akan mengering. Dan sekarang memang betul-betul kering. Hanya bahagian-bahagian tertentu yang mempunyai air yang tohor, yang sedikit, tuan-tuan sekalian. Dan Tasik Tabiris juga semakin mengurang dan mengurang. Ini antara perkara-perkara yang kita perlu ambil perhatian. Dan kita perlu buat persediaan. Persediaan terbaik, tingkatkan mutu akidah. Pelajari ilmu akidah banyak-banyak. Yang kedua, gandakan amalan ibadah. Fardu, jaga solat fardu. Dan banyakkan ibadat-ibadat sunat, yang akan menjadi senjata untuk membuka firasat-firasat Allah kepada kita tanpa ada petunjuk daripada manusia. Ini sahaja kekuatan kita. Dan yang ketiga ialah memperkasakan ekonomi melalui mata wang emas dan perak. Sekadar itu sahaja sahabat. Semoga Allah memberkati kajian yang kita buat ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Fastaghfiru fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin.